Didik TV KPM. Hari ini cikgu nak terangkan tentang faktor kedatangan kuasa barat dekat negara kita. Kita nak mengimbau balik cikgu pada tahun-tahun yang lalu. Baik cikgu, boleh cikgu terangkan standard pembelajaran untuk hari ini? Silakan. Okey, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kedatangan kuasa barat iaitu bab 1 mata pelajaran sejarah tingkatan 3. Tajuk ini sangat menarik dan cukup menyeronokkan. Okey, cukup menyeronokkan. Okey. Okey, standard pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini ialah 7.12 iaitu menghuraikan faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. 7.13 menganalisis persaingan antara kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. 7.14 ialah menunjukkan perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Ada 3 standard pembelajaran yang ingin dicapai dan akan dicapai pada hari ini. Baik cikgu, itu tentang standard pembelajaran. Ya, Kita dah jelas dah cikgu apa yang cikgu nak fokuskan dalam kelas pada hari ini. Jadi cikgu, boleh kita sentuh tentang tajuk ataupun topik kita, faktor kedatangan kuasa barat ni. Boleh cikgu Wan terangkan? Okey, boleh. Boleh saya mulakan dengan Silakan slide? cikgu. Okey, faktor kedatangan kuasa barat ni kita akan lihat dalam 3 abad yang berbeza. Bermula dengan abad ke-16, ke-17 dan abad ke-18. Seterusnya abad ke-19 dan abad yang ke-20. Okey, saya pergi secara keseluruhan terlebih dahulu. Pengenalan berkaitan dengan faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, Mira, teruskan. Okey, pada tahun 1600, Syarikat India Timur Inggeris atau dalam singkatannya SHTI ditubuhkan di England. Syarikat ini diberikan monopoli dalam perdagangan rempah di Kepulauan Melayu oleh Kerajaan British dan seterusnya pada tahun 1602 Syarikat India Timur Belanda ditubuhkan dan syarikat ini diberikan hak monopoli perdagangan di timur. Okey, itu secara ringkas, secara keseluruhannya. Okey, kita pergi kepada kita bergerak kepada kedatangan kuasa barat pada abad yang ke-16. Ada beberapa faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Contohnya, barangan mewah. Kita ada pusat pengumpulan barang. Kita ada pelabuhan persinggahan. Dan kita ada juga agama Kristian. Okey, saya sudah berikan tugasan ini terlebih awal kepada pelajar, kepada murid-murid saya. Dan kita akan lihat apakah hasil dapatan yang diperolehi oleh murid-murid atas talian. Okey. Jadi kita nak minta murid-murid kita untuk tunjukkan jawapan mereka, cikgu. Ya, Mira, tepat sekali. Boleh kawan-kawan saya boleh tunjukkan jawapan anda semua? Okey, silakan. Okey, semua tunjukkan bagus. Okey, saya persilakan pelajar yang menjalankan tugasan berkaitan dengan barangan mewah. Okey, kita persilakan. Murid yang pertama untuk barangan mewah. Siapakah? Una ke? Una ke? Bukan Una. Okey. Oh, Fikri sedang kat tangan. Okey, Fikri boleh teruskan. Okay. Faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 ialah barangan mewah, iaitu kuasa barat berminat mendapat bahan seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutan. Baik, Fikri, boleh minta tinggikan sikit jawapan Fikri. Bahagian bawah tu terpotong pula. Okey, cantik. Terima kasih. Teruskan. Orang Eropah perlu mendapatkan barangan mewah dari China seperti teh, sutera dan tembikar. Okey. Macam mana cikgu? Sangat tepat. Wow. Dan pelajar ni layak dapat berapa bintang, Mira? Dapat berapa bintang cikgu? Sebab sangat tepat ni, kita kena bagi banyaklah cikgu. Okey, kita bagi 4 bintang. 4 bintang. Wah, Okey, Mira hebat. boleh letakkan. Saya letakkan ganjaran cikgu. Okey, letak satu je, Mira. Satu tu satu. mewakili 4 bintang. Okey, 1 mewakili 4. Jadi Mira letakkan 1 dekat Fikri. Mana nama Fikri? Di sini. Baiklah. Okey. Nampak Okey, silakan cikgu seterusnya. Okey, seterusnya pusat pengumpulan barang. Pusat pengumpulan barang. Okey, nampaknya Alia Alisha ada jawapannya. Okey, dipersilakan Alia. Saya akan bentangkan hasil kerja saya. Inilah hasil kerja saya. Faktor seterusnya ialah
pusat pengumpulan barang iaitu sebagai tukaran negara China mahukan emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Barangan ini boleh didapati di Kepulauan Melayu. Selain itu, syarikat perdagangan memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan yang terletak di tengah-tengah laluan perdagangan di antara India dan China. Bagaimana cikgu? Jawapannya. Satu jawapan yang lengkap, tepat dan padat. Wow, Okey. cemerlang cikgu. Cemerlang. Kita bagi berapa bintang, Mira? Kita bagi 4 bintang. Tanya. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada faktor yang berkaitan dengan pelabuhan persinggahan. Kita lihat pelajar murid mana yang ingin memberikan hasil dapatannya. Okey, nampaknya Una kat tangan. Okey, boleh teruskan Una? Okey, silakan Una. Faktor seterusnya ialah pelabuhan persinggahan iaitu angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut memainkan peranan penting bagi menentukan masa bagi setiap pelayaran. Kuasa barat memerlukan pelabuhan yang sesuai sebagai tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Mereka juga memerlukan pelabuhan singgah di alam Melayu untuk memudahkan kapal berlabuh, mengisi bekalan air, makanan dan kemudahan membaiki kapal sebelum berlayar ke Canton. Kita nak bagi berapa bintang, Mira? Kalau saya dengar jawapan Una ni cikgu, sama juga seperti rakan-rakannya yang lain, cukup cemerlang cikgu. Okey, Tepat. jadi kalau cukup cemerlang berapa bintang ya, Mira? 4 bintang. Okey, 4 bintang juga. Okey. Tanya. Baik cikgu. Okey, nampak mereka seronok beri tepukan untuk diri masing-masing. Ya, hebat. Okey, kita pergi kepada faktor yang terakhir iaitu agama Kristian. Okey, dipersilakan. Aziz. Silakan Haziq. Supaya saya murid yang terakhir, faktor yang seterusnya adalah agama Kristian pada abad yang ke-16. Kerana agama merupakan faktor penting penjajahan kuasa barat negara kita dan matlamat penjajahan adalah untuk kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Baik. Terima kasih Haziq. Bagaimana Berapa cikgu? bintang, Mira? Okey, kita Cikgu bagi rasa berapa? jawapannya tepat ke cikgu? Sangat tepat seperti kawan-kawan yang lain. So kita dah bagi berapa? Berapa 4 bintang? bintang Okey, 4 juga. bintang juga. Untuk Haziq. Tanya Haziq. Wow, cikgu, nampaknya rakan-rakan saya ni cukup hebat dalam memberi penerangan bagi jawapan mereka. Tetapi saya pun nak dengar juga penjelasan daripada Cikgu Wan sendiri bagi setiap satu daripada jawapan murid. Boleh cikgu terangkan Boleh. kepada Saya- mereka di rumah? Okey, boleh, tak ada masalah. Okey. Terlihat kepada faktor yang pertama itu barangan mewah. Barangan mewah yang diperlukan ialah seperti emas, batu permata dan pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan di mana pelabuhan persinggahan tu diperlukan oleh kapal-kapal yang berdagang untuk singgah untuk mendapatkan bekalan makanan, air dan sebagainya. Dan agama Kristian. Dan salah satu faktor penyebaran kedatangan kuasa barat ini kerana penyebaran agama Kristian. Wow, baiklah begitu rupanya bagi setiap satu faktor kedatangan penjajahan kuasa barat. Silakan cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan ke-18. Kenapa berlakunya kedatangan tersebut pada abad 17 dan 18? Secara mudahnya kita dapat lihat faktor kedatangan kuasa barat pada abad tersebut kerana revolusi perindustrian. Revolusi ini berlaku di Britain sejak abad ke-17 dan menjelang tahun 1870, negara-negara Eropah lain seperti Jerman, kita ada Perancis, turut menjadi negara perindustrian seperti Britain. Baik cikgu, teruskan. Selepas berlaku revolusi perindustrian, dasar kuasa barat pun berubah. Mereka berubah corak. Apa yang berubahnya ialah mereka mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan untuk membekalkan bahan mentah bagi keperluan kilangnya. Okey, itulah faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan abad yang ke-18. Itu revolusi perindustrian. Kalau sebut perkataan revolusi, itu maksudnya perubahan. Ya. Okey. Sekarang ni kita pergi pula kepada faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan abad yang ke-20. Yes. Baik, kita tengok pula. Okey, ni aktiviti yang berlakulah. Okey. Ni antara faktor kedatangan kuasa barat pada abad yang ke-19 dan abad ke-20. Okey, perkembangan industri kereta,
Seterusnya, industri mengeting, ciptaan kapal wak, Baik. kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi, pembukaan terusan Suez, persaingan kuasa barat, ciptaan telegraf dan slogan beban orang putih. Okey, jadi sekarang ni ada satu aktiviti bersama murid-murid saya atas talian. Saya akan paparkan gambar pada slide-slide dan apa yang murid-murid perlu buat ialah menyatakan dan memberi huraian kepada setiap faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan ke-20. Wow, okey. Bagaimana murid-murid di dalam talian kawan-kawan saya bersedia? Okey? Hebat. Nampaknya mereka dah bersedia, cikgu. Okey, 1, 2, 3. Okey, saya paparkan gambar yang pertama mewakili A dan B. Okey, siapa nak cuba jawabkan, cikgu? Saya nak cuba jawab. Nampaknya okey, Alia Elisha. Okey, teruskan. Alia nak cuba jawab. Silakan Alia. Okey, berdasarkan gambar A, mereka merujuk kepada perkembangan industri kereta di Eropah. Keadaan ini menyebabkan permintaan untuk getah asli bertambah kerana kemunculan perusahaan kereta dan ciptaan tayar. Getah asli juga penting dalam perusahaan penebat barangan elektrik. Bagi gambar B pula, merujuk kepada faktor kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi, iaitu negara kita mempunyai tanah yang luas dan subur dan iklim yang sesuai untuk tanaman berorientasikan ekspor. Contohnya tanaman getah, tebu, tembakau dan padi. Cikgu, negara kita juga kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang batu. Ya. Wow. Jelas, cikgu. Jelas. Jawapan yang sangat tepat. Okay, kita nak bagi berapa bintang, Mira? Kalau tadi kita bagi 4 bintang, cikgu. Kali ini bagaimana? Kita masih lagi bagi 4 bintang. Okey. Tahniah, Alia. Ini, cikgu. Okey, kita boleh pergi kepada gambar yang seterusnya. Okey. Okey, gambar C dan gambar D. Okey, siapa yang nyatakan jawapan? Gambar C Okey, dan gambar D. Una. Silakan, Una. Berdasarkan gambar C, gambar tersebut merupakan pekerja kilang tin di Amerika Syarikat. Jadi, faktor seterusnya ialah industri mengeting, iaitu terdapat beberapa jenis ciptaan baharu di Amerika Syarikat yang memerlukan penggunaan biji timah seperti industri mengeting makanan, mengeting minuman, membuat bumbung rumah dan tong minyak. Selepas tahun 1840, permintaan untuk biji timah dari negeri-negeri Melayu bertambah dengan pesat. Manakala, faktor seterusnya ialah pembukaan terusan Suez. Terusan Suez ini menghubungkan pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan Suez di Laut Merah telah mempercepatkan urusan perdagangan serta perdagangan di antara alam Melayu dan benua Eropah semakin bertambah dengan pembukaan terusan ini. Apa nak bagi? Betul ke, cikgu, jawapannya? Ya, jawapan yang sangat tepat dan jelas. Okey, jadi berapa bintang untuk Una? Kalau begitu, kita bagi juga Una 4 bintang. Okey, 4 bintang. 1 burung hantu untuk Una. Mewakili 4 bintang. Tahniah, Una. Nampak wajah keseronokan mereka semua. Betul tu. Okey, kita pergi ke gambar seterusnya. Mewakili E dan F. E dan juga F. Apa ni, nampak macam ada kapal-kapal tu, cikgu. Mereka tengah berfikir-fikir siapa nak jawab tu. Siapa nak cuba? Okey, nampaknya Fikri. Okey, Fikri, teruskan. Silakan, Fikri. Berdasarkan gambar E, faktornya ialah ciptaan kapal wap iaitu dicipta pada abad ke-19. Penggunaan kapal wap penting kerana dapat membawa muatan yang banyak, perjalanan cepat dan menunjukkan kos. Pengantaran barang dagangan juga menjadi semakin mudah dan murah. Seterusnya, gambar F merujuk kepada ciptaan telegraf iaitu membolehkan ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat menghubungi ejen atau wakil mereka di tanah Melayu dengan cepat. Cikgu, gambar tersebut menunjukkan usaha memasang kabel telegraf di lautan Atlantik menggunakan kapal. Betul tak, Cikgu? Betul, jawapan awak sangat tepat.
sangat tepat, Tepat. kata Cikgu Wan. Okey. Kita nak bagi berapa bintang Mira untuk Fikri ni? Kalau dah sangat tepat, sama juga kita bagi Fikri 4 4 bintang. Tahniah Fikri. Siapa lagi belum dapat markah ni Cikgu? Okey, nampaknya ada seorang lagi yang belum dapat Seorang lagi? markah dan agak gelisah dia. Tengok kanan kiri, tengok kanan kiri. Okey, jangan risau. Ada soalan untuk awak. Okey, terlihat gambar yang seterusnya. Mewakili G dan H. Uish, tapi yang H tu lain sikit. Dia tulis slogan je dekat situ. Suruh dia berfikir lebih. Okey. Okey. Kita persilakan Haziq lah Cikgu. Ya. Merujuk pada gambar yang dipaparkan pada slide, faktor seterusnya ialah persaingan kuasa barat dan slogan beban orang putih. Persaingan kuasa barat iaitu mewujudkan semangat persaingan antara kuasa-kuasa barat seperti Britain, Jerman, Perancis, Sepanyol dan Amerika Syarikat dalam menaluki kawasan dan wilayah di luar Eropah. Mereka sanggup berperang dan menganggap semakin luas tanah jajahan semakin tinggi sanjungan yang diperolehi. Selain itu, kuasa barat menggunakan pelbagai slogan untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun di seberang laut dan berhujah bahawa peradaban mereka lebih tinggi berbanding kebudayaan penduduk yang dijajah. Kuasa barat menggunakan slogan beban orang putih yang bermaksud tanggungjawab mereka, tugas mereka membantu memberikan kesejahteraan kepada pribumi di wilayah yang dijajah. Perancis pula menggunakan muslihat tugas menyebarkan tamadun kepada penduduk dunia bukan barat yang dianggap mundur. Okey, Mira. Kalau Mira nak bagi berapa bintang untuk mereka? Kalau saya dengar jawapan Haziq ni Cikgu, apabila Haziq jelaskan satu persatu, saya rasa kan Cikgu, kita kena bagi markah banyak ni kat Haziq ni. Banyak tu berapa? Kita bagi, untuk bagi adil dan saksama Cikgu, kita bagi 4 Okey, bintang juga. 4 bintang juga. Okey. Tahniah Haziq. 4 bintang untuk Haziq. Lengkaplah Cikgu jawapan murid-murid kita. Di mana Cikgu Wan pun dah cukup jelaskan dengan baik bagi setiap faktor tentang kedatangan kuasa barat pada abad ke-16, 17, 18, 19 dan juga 20. Didik TV KPM